Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala menyebut dan berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah. Yang bermaksud, janganlah kamu jadi seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada ahli kitab, antaranya Yahud, yang mana mereka ini telah diberikan kepada mereka hidayah, diberikan kepada mereka itu alat untuk mendapat hidayah, iaitu Alkitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur dan sebagainya. Fatala alaihimul amad. Di samping itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka kebesaran-kebesaran Allah untuk mereka jadi bertaubat dan mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fatala alaihimul amad. Tetapi mereka menangguh-nangguhkannya. Kerana apa? Kerana mereka ini terleka dengan dunia, terleka dengan pangkat dan seumpamanya. Faqasat qulubuhum. Disebabkan mereka tunda, lambat untuk menerima hidayah, untuk mengambil Alkitab itu sebagai jalan untuk mendapat hidayah, maka hati mereka makin keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Lebih teruk lagi apabila dalam kalangan mereka itu semuanya orang-orang fasik belaka. Oleh demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini kita dikejutkan dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan gempa bumi, kemudian disusuli dengan tsunami di beberapa tempat. Walaupun tidak besar, tuan-tuan, ia sangat besar kesannya kepada kita. Allah Ta'ala dia tunjuk kepada kita satu ujian kepada satu kaum, satu tempat, satu negara ataupun satu negeri. Bukan saja-saja Allah nak tunjuk, tetapi Allah nak bagi tahu, ingat, satu hari akan datang kepada kamu, ketika itu kamu dalam keadaan ghafil, dalam keadaan lalai. Bila kita tengok semua itu, tuan-tuan, bukan Allah Ta'ala suruh kata kamu, oh telah berlaku tsunami, oh telah berlaku gegaran, oh telah berlaku gempa bumi, oh telah berlaku kematian dan macam-macam lagi. Bukan Allah bagi tengok saja, suruh tengok dalam water berita, tak, suruh tengok dalam YouTube, dalam Facebook, dalam IG, Instagram dan macam-macam. Bukan. Tetapi Allah Ta'ala dia bagi tunjuk itu nak suruh kita bermuhasabah. Hati kita akan jadi lembut bila melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan mudah menangis apabila kita melihat, Masya Allah, Allah sedang uji umat Islam yang lain di Palestin dan sebagainya. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena jaga hati kita ini daripada terus keras dan menjadi golongan yang tidak pernah ingin untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi SAW sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Itu sebabnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim nak memaklumkan, Nabi bagi tahu dalam hati, dalam jiwa manusia ini ada satu daging yang sangat penting. Ada daging itu yang taklah besar mana, kecil saja di dalam, tetapi ia sangat penting. Kalau ia baik, maka baiklah perbuatan manusia itu. Kalau jahat, jahatlah manusia itu. Kemudian dalam Al-Quran Allah kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit, kalau tak diubati akan datang lebih teruk penyakit-penyakit tersebut. Oleh yang demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingin saya jelaskan kat sini, perkongsian ini dibawa oleh para ulama. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita ini menjadi keras, seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang cukup hebat, yang mana Ibn Qayyim dia simpulkan beberapa perkara yang boleh menyebabkan hati kamu itu jadi keras. Kadang-kadang kita tengok, Allah, rupanya bila kita tak sedih itu hati kita keras. Pertama, tuan-tuan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, orang itu akan jadi keras hatinya apabila al-a'rad an dzikrillah. Dia apabila orang itu tidak banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati mudah menjadi keras.
kadang-kadang kita muhasabah, tuan-tuan. Saya muhasabah. Bila kita baca dalam kitab-kitab hadis, cukup banyak hadis Nabi tentang zikir. Nabi sebut zikir, azkurullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku mengingati Allah, berzikir pada Allah 100 kali. Istighfar, astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah. Satu hari 70 kali pula dari riwayat yang lain. Astaghfirullah. Saya kata, kenapa banyak sangat Allah Nabi SAW ini jelaskan tentang zikir? Oh, bila kita kaji balik, rupanya benda itu senang disebut dengan kata-kata, tetapi nak menyebutnya, satu hari nak sebut astaghfirullah 60 kali amat payah, 70 kali amat payah. Cuba kita muhasabah, hari ni kita sebut astaghfirullah saja berapa kali? Mungkin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kita sebut, sebab alhamdulillah kita kat Malaysia bermazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, kita pegang pandangan lepas solat kita berzikir secara berjemaah untuk mendidik orang belakang agar berzikir ramai-ramai. Maka kita buatlah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, dapat 99 kali. Tapi kita nak bagi tahu, selain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berapa ramai yang buat astaghfirullah sebagai contoh? Mungkin kalau kita muhasabah balik, berapa kali aku sebut astaghfirullah? Mungkin lepas sembahyang kita baca 3 kali. 3 baru berapa? Baru 21. Tak banyak. Maknanya nak sampai 70 tu amat susah. Nabi sebut dalam hadis yang lain ataupun dalam Al-Quran. Mudah kita rujuk Al-Quran terus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bagi tahu berselawat kepada Nabi Muhammad, sebab aku Allah Taala, malaikat-malaikat pakat berselawat pada Nabi Muhammad. Kita hari ni kalau tak ada lah selawat lepas mayang tu, tuan-tuan, nescaya kita tak berselawat. Kita nak kata selawat tu tak banyak, tu sebabnya zikir itu disebut oleh Nabi SAW cukup banyak dalam hadis-hadis Nabi. Zikir ketika berjalan, zikir ketika duduk, zikir ketika nak tidur, bermuhasabah. Tu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah bagi tahu awal-awal kepada kita, sesiapa saja yang tidak mahu berzikir dan mengingati Allah Azza wa Jalla dalam hidup dia ni, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupannya amat-amat keji sekali. Lebih teruk lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku bangkitkan mereka ini di pada mahsyar dalam keadaan buta, tak nampak, sebab tidak ada cahaya yang menyuluhnya untuk sampai ke tempat yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu syurga. Tidak ada amalan-amalan yang guide dia. Itu sebab amalan dia akan jadi syafaat di padang mahsyar. Tuan-tuan semayang ni, macam tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan datang masjid, ada orang bertikai, dia kata Allah, datang masjid jauh, kata jauh masjid ni, kata lepas tu nak boleh naik ke atas ni, jalan pula jauh, Allahu Akbar, campur-campur 1 kilometer, nah parking pula jauh, parking kata contoh. Tapi tuan-tuan tak tahu bahawa benda tu nampak letihnya di dunia, tetapi di akhirat itulah yang akan datang syafaat di akhirat. Kita tak pernah fikir tu. Kita pergi Mekah, baru ni orang bawa balik, ramai bawa balik Mekah ni, tengah panas, bau Mekah tuan-tuan, rakan-rakan kita. Oh, ada yang kena panggil haji, ada yang tak payah panggil pun tak apa. Ada yang tak panggil marah dia. Aku duduk sana 44 hari, tolong panggil haji kan. Ada yang pergi 4 kali, haji Muhammad Karim. Oh, nak katanya kena panggil tu, ada hak setengah kena panggil, tak bubuh marah ke dia. Tuan-tuan, ada yang duduk jauh, ialah sebab dia ambil package mengikut. Kalau muassasah kita dah tetap dah, ada yang muassasah dapat rezeki depan, dapat belakang, dan jauh. Selalu ni dapat yang jauh tu tak apa, alhamdulillah, rezeki. Lagi banyak kau berjalan, lagi banyak kamu akan mendapat pahala berbanding yang kat depan. Ustaz, habis yang kat depan macam kami ni macam mana? Kamu dapat pahala juga, tapi pahala menginfakkan harta ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ada yang duduk depan Kaabah tuan-tuan, bayarannya 89,000. Ada yang sampai 157,000. Ada yang bayar, dia panggil paling tinggi dekat tabung haji 200,000. Tak apa, Ustaz, kami jalan 50 meter je Ustaz, turun-turun tengah masjid.
kadang-kadang tak sempat semayang bawah, dekat bawah Zam-Zam Tower terus, bersambung dengan jemaah yang lain. Ustaz, macam mana? Dapat ke tak? Dapat. Pahala dapat? Dapat. Adakah pahala saya sama macam orang yang duduk 1 kilometer? Sama. Dia bayar sikit tapi berjalannya banyak, maka itulah yang akan datang di akhirat sebagai syafaat. Perjalanan tu 1 kilometer, kamu jalan pendek 50 meter tetapi bayaran kamu itu, nampak? Pergi laki bini dah dekat 300,000. 300,000 itulah yang akan datang bagi syafaat kepada kamu sebab infakkan harta ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Takkan sampai ke satu martabat albir sampai kamu infakkan harta kamu itu ke jalan Allah. Antaranya pergi menunaikan ibadah haji dengan harta yang cukup, rezeki yang cukup, ataupun dengan package yang selesa, tak salah. Itu bagi orang yang berkemampuan. Ada orang yang mampu macam tu tapi dia nak yang murah. Tak apa, tak ada masalah. Terpulang pada kemampuan individu-individu tersebut. Namun begitu tuan-tuan, itulah yang akan datang bagi syafaat yang akan tarik kita masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Kita tak pernah bermuhasabah. Itu sebabnya zikir, benda ni sangat simple, tapi itulah yang akan tarik kita untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah bagi tahu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kamu akan dihisapkan dalam keadaan buta. Sebab apa? Tidak ada yang membawa kamu. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita sekurang-kurangnya biarlah ada anak yang soleh dan solehah. Anak soleh dan solehah, doanya itu mempermudahkan kita dalam alam kubur. Anak soleh dan solehah sekurang-kurangnya akan bawa kita, guide kita masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu juga memainkan peranan.